ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sama-sama kita diberi kesempatan, masa, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab kita, tuan-puan, masih lagi dalam tajuk niat sembahyang. Muka surat 12 insya-Allah ada pun lafaz aku sembahyang. Tu dah okey. Baik, kita akan sambung tuan-puan malam ni. Topik yang kita duk bincang ialah kita nak kenal niat sembahyang yang kita akan praktik. Niat sembahyang. Dalam tajuk ni kita nak kenal yang pertamanya diri sembahyang. Sebab kita nak niat apa yang kita nak niat. Jadi kita nak kenal diri sembahyang supaya kita beza antara diri dan nama. Antara diri sembahyang dan juga nama sembahyang. Kemudian kita dah jelas juga makna niat. Dan malam ni kita akan detailkan tata cara niat di dalam sembahyang. Sambung ada pun lafaz. Baik, sebelum kita nak bincang lafaz, kita recall balik. Yang kata dua benda kita bincang sebelum depan ini. Pertama niat. Sebab kita nak mulakan protokol sembahyang kita dengan niat. Aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat. Baik. Di dalam lafaz ini ataupun ucapan ini ataupun dalam niat ini, yang kita nak tahunya ialah ada dua benda. Pertama yang dikatakan niat, yang kedua kita nak niat sembahyang. Apa dia sembahyang? Kedua-dua kita dah sebut. Yang kata niat ni tuan-puan, dia berbeza dengan lafaz. Yang wajib niat ialah, yang wajibnya ialah niat dalam hati kita. Adapun dalam mazhab kita Syafi'i sunat lafaz. Jadi malam ni penulis nak cerita mana yang dikatakan lafaz. Jadi niat ini kita dah sebut sebelum daripada ni, iaitu qasdun. Dia akan ulang balik. Syai'in muqtarinan bi fi'li. Iaitu lintasan. Sedar hati, ingat hati, terlintas di hati. Apa yang terlintas itu? Syai'an. Syai'an di sini kena kepada diri sembahyang, bukan nama. Sebab tu dia nak jelas kepada kita, kena tahu diri sembahyang. Sebab yang kita nak niat ialah diri sembahyang. Nak tergambar diri sembahyang. Di last topik ini dia akan bincang step yang ke dua. Step pertama niat. Sebelum step pertama tu dia ada lagi syariat. Nama dia ada 3 di sini. Sebelum niat dia ada lafaz. Sebelum lafaz dia ada muqa, dia panggil istihdar. Ada 3 step. Istihdar yang dah lupuh, dah hilang dah tu. Kita akan recall balik. Istihdar, yang kedua lafaz, yang ketiga niat. Ketiga-tiga ni ada di dalam topik kita ni. Cuma dia mula dengan niat dulu.
Jadi niat ni tuan-puan, letak hati kita, sedar hati kita, ingat hati kita, syai'in. Syai'in ni kena kepada diri sembahyang, bukan nama. Bifi'lihi, muqtarinan bifi'li, serta terus buat. Ketika Allahu Akbar, hati kita sedar, hati kita terlitah, aku sembahyang. Maka maksud sembahyang tu bukan nama diri. Kita kena kenal diri dia musamma. Jangan ingat di bibir kita hanyalah nama sembahyang, tapi tak tergambar diri dia. Maka itu bukan target yang dikehendaki oleh syarak. Jadi niat di sini kena niat solat, bukan niat nama solat. Solat itu panggilan. Diri dia, kita dah bahas sebelum daripada ni, merujuk kepada komplit 13 juzuk. Apabila komplit 13 juzuk, dinamakan diri sembahyang. Kalau 12 sahaja juzuk ataupun rukun, maka tak dinamakan sembahyang yang sempurna. Kena cukup 13 dan juga sempurna pelaksanaannya. Kalau cukup 13 tapi tak sempurna mana-mana juzuk, mana-mana rukun, dari segi pelaksanaannya juga tidak dinamakan niat. Juga tidak dinamakan sembahyang. Baik, sektor 2. Kita dah tahu niat dan dah tahu nak niat itu diri, bukan sembahyang. Maksudnya tuan-puan, apabila kita biasa duk main, maksudnya kita duk sentiasa dia panggil mulazamah dengan ilmu, sentiasa refresh ilmu solat, dia akan ada kerangka di minda. Sembahyang terus nampak ciri, terus nampak juzuk 13. Cuma cara nampak tak sama. Ada orang nampak spontan tanpa mendetailkan yang mana dia nampak. Ada orang nampak komplit ketiga-13 dia nampak. Rokok dia nampak, iktidal dia nampak, sujud dia nampak, duduk antara sujud dia nampak, tahiyat akhir dia nampak, selawat selepas tahiyat akhir dia nampak. Kenampakan di hati kita berdasarkan kepada penguasaan ilmu yang ada pada kita. Sebab tu berdasarkan sejauh mana kenalnya tentang sembahyang. Itu tak sama. Baik. Ada pun lafaz, yang ni lafaz. Lafaz ni dia step yang kedua. Step yang pertama istihdarun. Kita get ready. Sebab tu tuan-puan, dia seni sembahyang, etika sembahyang. Dia bukan terus Allahu Akbar, itu yang wajib. Tapi ada beberapa protokol yang sunat. Dia kena ada persiapan sebelum takbir Allahu Akbar. Maka persiapan di sinilah yang ditetapkan ada beberapa step. Langkah pertama, ketika kita berdiri, kita dah ready nak ready nak takbir, maka pertama kita kena istihdarun. Ini kita akan bincang topik last dalam mungkin dua helai lagi ataupun 3 helai lagi, di last topik yang terakhir dalam tajuk ni sebelum masuk tajuk baru. Istihdar ni tuan-puan, dia permulaan kepada niat yang wajib. Maka yang pertamanya istihdar, gambaran diri sembahyang. Dia panggil view. Viewkan dulu diri sembahyang. Itu dia panggil istihdarun hakikiyun wa urfiyun. Dia ada 2 istihdar berdasarkan level masing-masing. Kita berdiri, maka dia akan kita view dulu sembahyang, diri sembahyang. Selepas kita view, diteruskan dengan langkah kedua, lafaz. Kenapa nak view sembahyang? Nak bantu step yang kedua, lafaz. Lepas step yang kedua, terus step yang ketiga. Kenapa ada step yang kedua? Nak bantu supaya ingat dan sedar hati kita yang merupakan wajib kena ada niat. Jadi sebelum nak melakukan niat, ada 2 sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil sistem solat. Pertamanya istihdar, yang kedua lafaz, yang ketiga terus dengan
niat. Okey, apa dia lafaz dia nak cerita? Adapun lafaz aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah itu adalah terjemahan daripada lafaz Arab. Ini lafaz bukan niat. Supaya kita boleh beza yang mana niat, yang mana lafaz. Aku sembahyang, dalam lafaz ini dia ada 3. Dia ada 3 peringkat niat mengikut jenis sembahyang. Ada jenis sembahyang yang wajib kena ada 3 item niat. Okay, itu kita akan bahas akan datang. Ada jenis sembahyang yang wajib kena ada 2 item niat. Ini item wajib. Di dalam niat ni tuan-puan, dia ada 2 kategori. Ada item yang wajib, tak ada, tak sah niat. Ada item yang sunat. Kita nak cantik gabungkan kedua-dua item ini dalam niat kita dan dalam lafaz kita. Lafaz itu sunat, niat itu wajib. Dalam wajib itu dia ada item sunat dan item wajib. Kita nak tapau kedua-dua. Baik. Sebelum kita nak bincang niat tu tuan-puan, yang mana wajib, yang mana sunat, kita nak jelas dulu perbezaan niat dan juga lafaz. Lafaz ni apa dia? Ni dia bagi contoh. Ni contoh lafaz. Lafaz ini ciri dia mesti ada suara. Kalau kita tak tahu lafaz tuan-puan, tak boleh implement sunat. Tak boleh implement sunat, tak akan dapat pahala sunat walaupun sunat berlafaz. Dia panggil talaffuz bin niyat. Sunat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada syarat dia. Kena tahu dulu apa dia lafaz. Lafaz ini yang pertamanya dia kena ada suara. As-sautu yashtamilul hurufu al-hijaiyah. Pertama dia kena ada suara. Yang kedua, suara itu mesti mengandungi huruf. Kalau suara yang tak jelas huruf, tidak ada huruf. Kalau ada huruf tak jelas, maka tidak dinamakan lafaz ataupun perkataan. Jadi 2 ciri asas. Pertama mesti ada suara, yang kedua mesti jelas suara itu. Jelas apa dia? Jelas huruf. Huruf qaf jelas, huruf qaf jelas, huruf kaf jelas. Setiap lantunan vokal kita mesti mengandungi huruf yang jelas. Sebab itulah tuan-puan, kita akan belajar akan datang syarat sah menuturkan bacaan di dalam sembahyang. Salah satu syarat sah dia mesti didengar oleh telinga sendiri. Kalau perkataan itu wajib dibaca di dalam sembahyang untuk mengesahkan bacaan tersebut mesti didengar oleh telinga. Kalau bacaan itu sunat, untuk mendapat pahala sunat mesti telinga kita dengar. An yusmi'a jami'i hurufuhu, mesti diperdengar jami' sekalian huruf. Kalau ada 8 huruf, ke 8 huruf mesti dengar. Jangan 7 saja. Kalau 7 yang dengar, 1 tak dengar, tak sah. Contoh tuan-puan, sekejap lagi kita solat isyak. Maka step pertama istihdar, view, gambarkan diri niat. Terbayang di minda kita niat. Terbayang di minda kita sembahyang, tu makna niat sembahyang. Yang kedua, lafaz. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sekurang-kurang telinga kita dengar. Dengar apa dia? Dengan huruf yang jelas. Bukan dengan suara saja. Dengan huruf yang jelas. Jelas apa dia? Jelas makhraj. Kalaulah ada suara, telinga dengar, tapi telinga tak jelas. Aku sebut tu huruf qaf ataupun huruf kaf. Tak jelas. Tak sempurna. Tak dapat pahala sunat. Telinga kita saja dengar. Itu dipanggil sir, perlahan. Perlahan ini sekadar telinga sendiri dengar. Dia panggil, kalau sekadar telinga sendiri dengar, itu dipanggil perlahan. Maksud perlahan,
level suara, volume suara yang kita lantunkan hanya telinga sendiri dengar. Dengar apa dia? Suara. Suara apa? Suara yang jelas, makhraj. Kalaulah suara saja, memang kita dengar, suara kawan kita pun dengar, dia baca, tapi tak jelas makhraj. Sebab itulah sembahyang dalam mazhab Syafi'i, tuan-puan, sembahyang mesti mengeluarkan suara. Cuma suara kawan kita dengar suara saja, makhraj tak jelas. Kalau sembahyang dalam suasana yang sunyi sepi, itu tidak dinamakan sembahyang, dinamakan bertafakkur. Itu dipanggil tafakkur, bukan sembahyang. Kerana sembah Tuhan ada protokol dua jenis. Protokol pertama jenis perkataan yang dipanggil skrip, yang Allah create, bukan Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghasilkan skrip untuk kita. Ada 5 jenis skrip yang wajib. Maka dia ada penetapan di sisi syariat cara untuk kita baca. Maka perkataan itu mesti ada suara. Suara apa? Suara yang jelas. Apa yang jelas? Huruf. Apa maksud huruf? Makharijul huruf. Supaya kita sebut tak bertukar dengan setiap makhraj huruf. Allahu Akbar. Kita tak nyata kaf qaf tak jelas. Sebab sebutan kita tidak mengandungi makhraj yang jelas, walaupun ada suara. Ini disebut di dalam kitab Baijuri Ibn Qasim secara detail apa maksud dengar itu. Tu. Okey, lafaz itu. Lafaz aku sembahyang. Jadi lafaz ni kita apabila sebut lafaz, tuan-tuan, terus di minda kita terbayang. Lafaz ini jenis ada suara, ada perkataan, dan perkataan itu jelas makhraj. Itu dia panggil pendetailan lafaz. Macam mana lafaz bunyi dia? Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Telinga kita dengar, dapat pahala. Usalli fardhu zuhri. Kalaulah telinga kita usalli fardhu isya 4 rakaatin lillahi ta'ala. Sama je lafaz. Dekat sini semua makhraj dia. Makhraj alif, makhraj ha, makhraj ha. Semua duk ha. Level makhraj ha. Tak boleh beza mana ha ni, mana qaf ni, mana kaf ni, semua ni. Tu panggil semayan itik asal. Semayan itik. Okey. Itu adalah terjemahan daripada lafaz Arab. Lafaz Arab. Kita pun, tuan-puan, cuba tuan-puan tengok. Tok Guru saya selalu sebut, dia sama konsep dia. Tuan Guru saya selalu sebut contoh yang paling praktikal, iaitu konsep dia panggil penyembahan, konsep beraja. Raja ni, tuan-puan, skrip bukan di-create oleh kita. Tak boleh. Dia tak boleh kita nak pergi ambil anugerah, kita sendiri guna bahasa kita. Dia dah selaras. Skrip itu telah diselaraskan, bukan digubal oleh kita sendiri. Dan dia ada tata cara berjalan dia, protokol berjalan macam mana, protokol duduk macam mana, uniform macam mana. Kita bukan boleh bedal ikut dal, pergi pakai jubah putih, pakai serban. Tak boleh. Pakai jubah boleh, tapi kena warna. Serban boleh, kena warna hitam. Tak nak pakai songkok. Ini uniform yang telah ditetapkan. Begitu juga skrip. Ampun tuanku, beribu-ribu kali ampun. Ampun tuanku, beribu-ribu kali ampun. Dia halau balik awal lagi. Maknanya bacaan mesti melontarkan lantunan yang jelas. Juga sama. Dan mereka ni, tuan-puan, tunggu saya sebut, kalaulah baca sejarah, konsep beraja dalam Islam memang diadaptasikan daripada konsep ataupun nilai di dalam sembahyang.
Kalau tengok nilai-nilai yang ada dalam sembahyang itu diterapkan di dalam sistem beraja. Bagaimana bagaimana rakyat dengan raja. Tu dipanggil pengaruh kerajaan Islam dalam konsep raja di negara kita, di tanah Melayu. Baik. Mana terjemahan daripada usalli fardal zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ini bukanlah dikatakan niat. Dia nak beza, takut kita bertukar niat. Takut kita kata ni niat lah. Tak. Ini bukanlah dikatakan niat. Kalau inilah yang berlaku, kalau kita anggap ni niat ni, solli fardhu ni, maka ini bukan menepati ta'rif niat yang sebenar. Kalaulah usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ni, dan kita pun dalam minda kita pun duduk ikut, aku sembahyang fardu insya 4 rakaat. Minda kita nampak yang tu, nampak susunan skrip itu, tak nampak diri sembahyang. Maka ini bukan menepati ta'rif niat yang sebenar, iaitu qasdun syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasdkan sesuatu, lintaskan sesuatu beserta dengan perbuatannya. Ketika kita lintah hati kita sembahyang, terus kita buat. Itu makna beserta perbuatannya. Malah yang diterjemahkan itu sudah bertukar ta'rif niat di atas kepada qasdun ismi syai'in muqtarinan bi fi'li. Kalau kita anggap ini niat, maksud dianya aku sembahyang tu dia nak pada word perkataan sembahyang tu. Aku sembahyang. Kalau kita sangkakan sembahyang itulah yang kita nak niat, maka dia bertukar jadi ta'rif. Ta'rif diri sembahyang jadi nama. Sedangkan Nabi Allah Ta'ala perintah mendirikan diri sembahyang, bukan sekadar nama sembahyang. Adapun sembahyang itu nama, panggilan kepada protokol 13 yang kita buat daripada awal sampai akhir. Protokol 13 itu mula daripada takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi yang ke-13 itu. Diri ke semua 13 itu dicantumkan lengkap, nama dia ialah sembahyang. Sembahyang itu nama, dirinya 13. Maka dalam niat ini kita bukan masukkan nama, tapi kita masukkan diri. Sebab tu kena terbayang diri, jangan terbayang nama saja. Tu. Malah yang diterjemahkan itu sudah bertukar ta'rif niat di atas kepada qasdun ismi syai'in muqtarinan bi fi'lih, mengqasakkan, melintaskan nama sesuatu disertai dengan perbuatan. Jadi apa yang kita terlintas di hati kita, nama sahaja, maka tak capai objektif yang disyariatkan. Maka ini bukanlah niat, tetapi dikatakan hadisun nafsi. Ini beza tuan-tuan, hak mana niat, hak mana lafaz, yang mana hadisun nafsi. Ada 3 jenis tu. Lafaz ini yang ada suara, yang kita kata usalli fardha maghribi 3 rakaat, itu dipanggil lafaz. Starter dia sunat dalam mazhab Syafi'i. Bila buat sebelum takbir, sunat sebelum takbir. Jenis yang kedua, nama dia tuan-puan ialah niat. Yang ketiga ni hadisun nafsi. Niat ni apa dia? Niat ni tidak ada suara, tidak ada perkataan, hanya lintasan, lintas dalam diri kita, dalam hati kita. Apa yang nak terlintas? Diri sembahyang. Sebab tu nak kena diri sembahyang baru sah niat. Tak kena diri sembahyang, tak boleh nak niat diri sembahyang. Kalau kena nama, dia akan niat nama saja. Yang ketiga, hadisun nafsi. Apa dia hadisun nafsi? Perkataan hati. Hati follow apa yang lidah bercakap. Lidah kata aku sembahyang fardu insya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Maka apabila lafaz bar saja, apabila selesai saja lafaz takbir Allah, masa Allah itu hati kita berkata-kata. Apa yang hati kita ucap? Aku sembahyang fardu insya 4 rakaat tunai kerana Allah bar.
Tu dia bar panjang tu. Allahu Akbar. Complete bar. Apa dia? Bukan niat. Itu hadisun nafsi, perkataan hati, bisikan hati, bukan niat. Niat dia bukan panjang, dia hanya terlintah zub, lintah diri sembahyang, spontan berkaitan dengan diri sembahyang. Aku sembahyang. Tu. Cuma kita sebut awal sebelum masuk topik, niat ni tuan-puan, kalau sembahyang wajib, niat ini dia ada 3 juzuk, 3 item. Yang wajib, 3 item sunat. Ni asas dan 6 ni. Kalau detail dia ada 7, ada sampai pekat 8 item. Tapi kita ambil yang ringkas. Mana dia 3-3 ni? 3 wajib, 3 sunat. Kita buat satu perbuatan dapat 2 pahala. Pahala wajib, wajib niat, dan pahala sunat. Dalam niat itu kita masukkan perkara yang disunatkan niat. 3 item sunat, 3 item wajib. Apa item wajib? Usalli, lafaz. Dalam niat kita, aku sembahyang. Bukan aku akan, bukan. Aku sembahyang, bukan akan. Memang kita sedang mendirikan sembahyang ketika Allah, bukan akan. Aku sembahyang satu item wajib. Dia panggil usalli. Sembahyang, sebab tu kena tahu apa maksud aku sembahyang ni. Aku mendirikan 13 juzuk. Tu mana aku sembahyang. Bukan aku mengucapkan nama sembahyang, tidak. Apabila kita kenal hak mana diri, hak mana nama, apabila kita kata aku sembahyang, terus merujuk pada aku mendirikan 13. Okey, satu. Item yang kedua, fardu. Wajib sebut fardu. Siapa terlupa sebut fardu, tak sah niat, kena repeat balik. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar tu aku sembahyang subuh, lupa nak sebut fardu subuh, tak sah. Kerana 2 item. Dia 3. Item kedua wajib, aku fardu, aku sembahyang fardu. Item ketiga kena nyatakan nama sembahyang. Sebab wajib ini, sembahyang wajib ini, sembahyang fardu ini banyak. Kena nyatakan nama sembahyang. Apa dia nama sembahyang? Isyak. Aku sembahyang 1, fardu 2, yang ketiganya isyak. Ini 3 item niat yang wajib. Dalam bahasa akademik dia panggil 3 juzuk niat yang wajib. Dia panggil juz'um min niyah, juz'um min mahiyah, sebahagian daripada diri niat. Tu mesti ada 3 kalau niat wajib. Tambah 3 sunat tuan-puan. Jangan tak tambah, rugi. Kerana ini bonus yang Allah tawarkan kepada kita. Apa dia? Arba'a raka'atin. Ini bukan wajib, sunat. Kalaulah terlupa 4 bar, barulah teringat 4 rakaat tunai. Lepas bar baru tunai. Lepas bar baru 3 rakaat. Lepas bar kerana Allah Ta'ala. Tak dapat pahala sunat, tetapi sah niat. Yang kedua, jadi 3 item sunat. Item pertama sunat 4 rakaat. Item yang kedua tunai, adaan. Tak sebut adat pun sah. Kerana adat itu tunai, itu sunat. Kalau kita solat maghrib, di dalam waktu maghrib, walaupun tak sebut tunai, auto tunai, dia tak ada qada. Sebab sahibul waqti, sekarang ini waktu maghrib, bukan waktu maghrib besok, bukan waktu maghrib yang kemarin, bukan. Maka kalaulah kita salat dalam waktu ni tak nyatakan qada, auto jadi tunai. Tetapi sunat untuk kita sebut tunai. Dan item last sekali yang sunat ni ialah adaan lillahi ta'ala. Kalau panjang mustaqbilan lil qiblati, tu panjang lagi, ni kita ambil yang sah saja. Kalau yang ada tambahan sunat lagi, mustaqbilan menghadap kiblat, tu sunat yang asah je kita sebut 3-3. Tak sebut yang detail. Jadi kesimpulan tuan-tuan 3, kalau sembahyang wajib, sembahyang sunat dia lain. Ini sembahyang wajib saja, kita ambil satu contoh saja. Yang lain akan ada topik yang khusus. Kesimpulan dia tuan-tuan, untuk mendapat pahala sunat, gabungkan ke-6 lafaz niat dan niat. Lafaz sama, lafaz sunat
Komplitkan lafaz. Usalli fardal isya arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. 6 cukup. Allahu akbar. Dalam Allahu akbar juga adakan 6. Masukkan niat 6. Jadi kita tapau kedua-dua. Wajib kita ambil offer dan juga yang sunat juga kita ambil. Settle. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka ini bukanlah niat. Satu lagi tuan-puan saya terlupa. Syarat sah mendapat pahala sunat. Tadi syarat sah dia lafaz mesti dengar suara. Yang kedua, lafaz mesti menggunakan bahasa yang dipaham oleh penutur. Sebab ini bukan dalam solat, ini di luar solat. Lafaz sembahyang talaffuz bin niat ni tuan-puan, lafaz sunat ni dia panggil lafaz niat sunat. Syarat sah untuk dapat pahala sunat mesti menggunakan bahasa yang dipaham. Kalau dia guna bahasa Arab tapi dia tak faham sepatah pun, maka tidak akan mendapat pahala sunat. Kenapa? Kerana tidak dapat membantu hati dia. Asal dia kenapa syariat sunat di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i untuk membantu hati sedar melaksanakan kewajipan wajib. Sunat di luar sunat, dalam niat dalam hati itu wajib. Maka nak bantu wajib itu dibantu oleh lafaz. Maka mesti menggunakan bahasa yang dia faham. Faham itu adakah secara detail ataupun secara ijmal? Secara ijmal. Tak perlu dia faham detail usalli apa farda apa arba'ah apa takbirat, tak perlu. Maksudnya apa yang dia sebut itu dia tahu. Sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Maka kalaulah dia tak faham bahasa Arab, dia boleh guna bahasa Melayu. Bahasa Melayu macam mana? Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Allahu akbar. Orang pelik tuan-tuan. Cakap Melayu apa dia kata semayam ni? Tak semayam lagi. Mana ada semayam? Semayam Allahu akbar tu baru mula semayam. Sebelum sembahyang tu duk cakap bahasa Melayu tu. Sebab tu lah tak menjadi isu batal tak batal. Ada satu firqah, satu kumpulan mengatakan mazhab Syafi'i ni agak pelik kerana bercakap di dalam solat. Usalli farda itu dia kata bercakap di dalam sembahyang. Sedangkan tidak dibenarkan bercakap dalam sembahyang, melainkan perkataan Quran, melainkan perkataan zikir, melainkan perkataan doa. Maka kita jawab kepada kumpulan ni, jawab dia, kami bercakap dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa apa saja, bukan dalam sembahyang tapi sebelum sembahyang. Dia tak tahu bila mula sembahyang. Dialah yang pelik. Dia cakap Imam Syafi'i pelik. Apa? Kumpulan yang mendakwa mazhab Syafi'i. Memang betul pun kita dakwa mazhab Syafi'i. Memang betul kita ikut Syafi'i. Ada satu kumpulan dakwa mazhab Syafi'i tapi dia ikut mazhab Hambali. Dia ikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Dia ikut mazhab Wahabi tapi dia mengatakan dia Syafi'i. Tu pelik. Kita memang kita klaim betul. Kita Syafi'i, kita tak kena ambil Ahmad bin Hanbal. Kita tak kena ambil mazhab Syekh Abdul Wahab. Tu sekadar iklan sahaja tuan-tuan. Baik, terus qala al-musannif rahimahullahu taala. Ini bukan niat tetapi dikatakan hadisun nafsi, yakni percakapan hati. Hadisun nafsi dan kalamul lafzi, kedua-dua adalah kalam baharu. Kedua-dua ni kalam baharu yang terdiri daripada huruf hijaiyah, bukan niat. Ini dipanggil perkataan. Cuma ada perkataan itu dipanggil perkataan, dipanggil lafaz, dan ada dinamakan perkataan hati, yakni bisikan hati. Dalam masalah niat tidak bersangkut paut dengan kalam baharu. Niat hanya lintasan hati sahaja. Lintasan hati terhadap apa yang hendak dilakukan serta mengetahuinya, yang terdiri daripada 3 juzuk. Ini dia beritahu dah 3 item. Mana dia? Qasdun,
ta'arrud dan ta'yin. Ni dia panggil bahasa akademik. Kita tadi just beri umum item tanpa kita memperkenalkan nama dari sudut akademiknya. Jadi qasdum itu juzuk pertama, maksud usalli. Qasdum ini kena nyatakan aku sembahyang. Lepas tu pula ta'arrud, kena nyatakan status sembahyang, fardu ataupun sunat. Aku sembahyang apa? Fardu, tu dipanggil ta'arrud. Yang ketiga, kena jelaskan nama sembahyang, ta'yin ataupun ta'ayyun, nama sembahyang zuhur ataupun asar. Yang lain sunat. Sebab tidak ada asar yang 3 rakaat. Tidak ada asar yang 5 rakaat. Sebab takut orang tak puas hati. Bukan kena sebut ustaz 4 rakaat. Kalau tak sebut 4 rakaat jadi 5 ke? Asar dia 1 saja. Kalau sunat itu status lain. Sembahyang sunat qabliyah tu lain. Sebab tu bilangan rakaat ini dia sunat, tak wajib. Jangan bimbang. Setengah orang tu dia takbir lain tu. Kenapa dia boleh takbir lain? Dia kata tak datang 4 rakaat. Datang setakat aku sembahyang zuhur saja. 4 rakaat hilang. Dia datang bila? Lepas bar. Tak dikira datang selepas bar. Dia kena datang, dia ada, Allah tetap dah tempoh. Dia panggil apa? Muqaranah, tempat niat. Allah peruntukkan dalam mazhab kita Syafi'i beza. Ini beza Syafi'i dengan Hanafi. Mazhab Syafi'i tempat yang diperuntukkan niat dalam takbir. Di luar takbir tak sah, lepas takbir tidak sah. Contoh sebelum takbir kita niat siap. Aku sembahyang fardu maghrib, Allahu Akbar. Bukan mazhab kita. Ataupun kita niat lepas takbir, Allahu Akbar, terlintas hati aku sembahyang fardu zuhur, juga tidak sah. Jadi isu yang kita nak cerita kat tuan-puan, kalau dia dalam takbir ada 3, lepas takbir baru datang 3, maka sah, cuma tak dapat pahala sunat. Contoh, aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar, tu selepas bar komplit. Lepas bar itu baru datang 3-4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, maka tak dapat pahala sunat. Kerana 3 item sunat itu diletakkan di luar daripada takbiratul ihram. Dia mesti niat dalam takbir. Apa maksud dalam takbir? Selepas A sebelum Ra. Allahu Akbar sebelum bar. Tu. Inilah yang diberi penekanan serta perhatian oleh guru saya. Kata penulis, kata Al-Alim Al-Allamah, tuan guru kita ni, Ustaz Abdul Halim bin Haji Sa'ad ni, dia belajar di Pondok Bermin. Tapi bukan batch yang awal. Batch yang baru. Pondok Bermin ni pondok tertua di selatan Thailand ataupun di Fatani. Pondok tertua. Dia panggil dulunya Pondok Bermin ini merupakan institusi pertama yang melahirkan para pendakwah, bukan saja di negeri Patani tetapi sehingga seluruh dunia. Ke Kelantan anak murid dia, ke Kedah, Malaysia, Brunei, Aceh, ramai. Dia boleh melahirkan produk-produk yang bertebaran di dunia. Jadi nama dia ialah Pondok Bermin. Tok Bermin itu tuan guru yang menasaskan pondok tu. Dan Tok Bermin ini terkenal dengan ilmu fiqh, dipanggil rijal, dipanggil pendekar dalam ilmu fiqh. Jadi dalam bidang keilmuan juga dia ada gelaran dia. Bukan dalam seni pertahanan, seni mempertahankan diri saja. Dia juga ada dinamakan jaguh, ada dinamakan pendekar. Jadi Tok Bermin dipanggil jaguh di dalam ilmu fiqh. Sebab tu ilmu fiqh dia agak detail dan mendalam. Jangan kata Tok Bermin tengok murid dia. Antara murid awal Tok Bermin ialah Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi, murid kepada Tok Kenali. Selepas dia belajar dengan Tok Kenali, Tuan Guru Haji Cik Al-Qadahi menyambung pengajian dia ke Patani, iaitu di Pondok Bermin. Hampir 45 tahun di sekitar Pondok Patani. Kemudian dia balik ke Kedah. Dia tak menasahkan pondok di Kedah, dia hanya menghabiskan masa usia dia di rumahnya, hanya mengajar di rumah sahaja. Melahirkan banyak kitab dia. Antara kitab popular Tuan Guru Cik, nama dia Sulamus Sibyan, ada 4 jilid. Itu antara
murid awal Tuan Tok Bermin. Dan ini juga tuan-puan pengarang kita ni antara yang muda, walaupun dah meninggal, dia juga merupakan kelahiran graduan Pondok Tok Bermin. Inilah yang diberi penekanan serta perhatian oleh guru saya. Guru saya ni bukan Tok Bermin, iaitu siapa dia? Tuan Guru Haji Abdul Rahman Adam, Pondok Bermin, Fatani, Thailand. Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni dah generasi keberapa dah? Generasi penyambung salasilah keilmuan Tok Bermin yang kebelah-belah dah. Kita pun tak ingat, tapi kalau baca sejarah dia adalah. Sedangkan dia dikendaki pada niat ialah qasad diri sesuatu, bukan nama. Ini Tuan Guru dia pesan. Dia kata niat itu jangan terlitah nama. Kalau kita kata aku sembahyang, tak terbayang pun diri sembahyang, tanda kita niat nama, bukan niat diri. Tanda kita terbayang nama. Kita terbayang kepada kita terbayang pada satu benda, tuan-puan. Kita tak terbayang nama saja kalau kita kenal. Ingat kawan kita, ingat diri dia. Sebut nama tapi terbayang diri dia. Sebut benda yang kita kenal, terbayang diri dia. Sebut rumah kita, nampak diri rumah, bukan nampak RUMAH, tidak. Sebut anak kita, bukan nampak anak itu, bukan nampak nama dia, tidak. Nampak diri dia daripada awal sampai ke bawah, pada atas sampai ke bawah. Sebut isteri kita, nampak jelas. Kereta kita nampak jelas. Kenapa? Kerana kita kenal diri. Kalaulah orang kenal sembahyang, sebut nama, sebut diri sembahyang. Sebut sembahyang, kena pada diri. Tu. Sedangkan yang dikendaki pada niat ialah qasad diri sesuatu, bukan nama sesuatu. Beliau membahas masalah niat ini. Beliau ini Tuan Guru dia, Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Beliau membahas masalah niat ini berulang kali dengan menyebut kitab-kitab rujukannya. Dia menekankan. Dan kalau kita tengok metodologi pengajaran PMP yang orang panggil rintis oleh Pondok Bermin itu hampir sama. Cara dia mengajar hampir sama. Tempat yang difokus, tempat yang ditekankan juga hampir sama. Saya belajar dengan Tuan Guru Cik Al-Qadahi dan kemudian dengan murid Tuan Guru Cik 2 orang. Kemudian saya datang ke KL. Sebelum saya kenal penulis ni, saya hanya baca kitab dia tanpa saya tengok siapa penulis. Tapi saya tengok agak menarik cara huraian dia, sehingga barulah tergerak hati saya nak tengok siapa pengarang. Nak cerita metodologi huraian dia hampir sama dengan guru dia. Ini graduan Tok Bermin. Cara dia mendetailkan suatu isu agak dalam dan agak jelas, sehingga kita boleh beramal. Lalu apabila saya tengok kita inilah, sebelum saya belajar dengan dia, saya baca dulu, dapat di tangan saya di satu masjid di Ampang. Saya baca tengok gaya penerangan dia ini sama dengan guru saya. Lalu saya tengok penulis dan saya cuba baca biodata dia, siapa penulis. Rupanya memang graduan Tok Bermin. Tengok gaya dia dicerita. Beliau yang ni gurunya membahas masalah niat ini berulang kali dengan menyebut kitab-kitab rujukannya. Bermula dari sinilah saya ni penulis, memahami niat sembahyang yang sebenar. Sebelum ni sebut niat, dia ingat nama solat, tak tahu pun diri solat dengan nama solat. Sebab ringkas sangat kita belajar. Tapi gaya yang dirintis oleh Tok Bermin agak berbeza. Dia nak kita satu persatu itu bagi clear. Nama bagi clear, diri benda bagi clear, bagi boleh beza di antara nama dan diri. Bermula dari sinilah saya memahami niat sembahyang sebenar. Ni penulis pun mula dia belajar dengan Tuan Guru dia baru clear. Penulis ni pun dia banyak tempat. Dia mengaji lepas Bermin, dia sambung ke India, sambung ke Indo, saya tak lupa. India lama juga dia. Mekah, ni Mekah lama. Tapi lepas dia belajar dengan Tok Guru ni, baru dia clear niat sembahyang. Dan sembahyang saya selepas itu tidak lagi menjadi was-was. Bila? Ketika takbiratul ihram. Tak jadi wah-wah. Allah, kan orang wah-wah ni masuk tak masuk, masuk tak masuk. Kita pun heran apa yang nak dimasukkan. Kadang-kadang nak dimasukkan ciri item niat tu. Dia tak item niat tu okey lagi.
Tapi yang dia tak fahamnya, nak masuk tu nama sembahyang ke sembahyang. Apabila kata aku sembahyang, merujuk kepada diri, bukan nama. Tu. Was-was ini mungkin terjadi kepada seseorang disebabkan kerana rasa tidak sempurna apa yang dibaca di dalam hatinya. Lebih kurang kita lah. Kita pun kebanyakan tuan-puan jangan niat, baca dalam hati saja. Salli fardal isya arba'a takbira arba'a raka'atin ada lillahi ta'ala. Allah. Semasa Allah tu, aku sembahyang fardu insya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala bar. Tu. Penulis pun begitulah dulunya. Okey, kita nak tengok tempat sekejap Saya nak tengok tempat nak berhenti ni. Okey, di sebelah tu. Okey, kita ekspreskan di sebelah tu. Sebab kunci, kata kunci kita dah tahu. Baik. Kita akan berhenti muka surat 15 tu. Was-was ini mungkin terjadi kepada seseorang disebabkan kerana rasa tidak sempurna apa yang dibaca di dalam hatinya. Bila? Semasa takbir atau disebabkan nafas pendek. Sedangkan yang dibaca di dalam hati belum selesai, apatah lagi kalau sembahyang itu qasar dan jamak. Dia nak masukkan ke semua lafaz sembahyang. Lafaz niat lafaz sembahyang. Dia nak pastikan dalam niat dia ini, dalam hati dia ini komplit lafaz niat. Lafaz niat yang panjang sampai bar itu. Sedangkan itu bukan niat, itu perkataan hati. Cuma isu dia ulama bahas, lepas tu dah tak nama niat, kita dah puluh tahun dah duk cakap hati, ada ke sah? Jawab dia sah, cuma tak nama niat. Ulama kata bercakap hati ni sedar juga, dia bukan lupa. Maka apabila sedar juga dia bercakap, maka dikira sah. Cuma nak cerita betul-betul itu bukan niat. Niat ni dia hanya lintasan. Aku sembahyang, zub. Tak perlu bisik, tak perlu hati bercakap slow, tak perlu. Inilah yang berlaku kepada orang yang was-was. Atas sikit. Apatah lagi kalau sembahyang ini qasar dan jamak, dan juga imam atau makmun pada sembahyang Jumaat. Panjang lagi. Kalau qasar panjang lagi. Aku sembahyang qasar, aku sembahyang asar 2 rakaat qasar dijamakkan, ataupun kita sembahyang bukan asar, zuhur. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat qasar dijamakkan dengan asar, jadi imam kerana Allah Ta'ala. Panjang tu, baubat. Mau lebih 12 rakaat. Dia tarik sebab nak komplit tu. Allah, bila nak makmumam ni? Lepas makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala barulah komplit. Kalau tak masuk tu, kalau tak sempurna tu, dia gustan balik itu orang bawah tu. Tak dan bar nafas pendek, mula balik. Allah, tak habis lagi. Nafas dah habis dah. Gustan balik. Tu bawah tu. Lah tu imam rokok, dia tak rokok lagi. Dapat kat syaitan. Berjaya syaitan. Inilah yang berlaku kepada orang yang was-was ketika memulakan sembahyang, yang akhirnya menjadikan seseorang itu was-was dalam kebanyakan ibadat. Ini salah satu punca wah-wah apabila dia tak tahu niat dan juga lafaz. Lafaz, perkataan hati dan niat. 3 benda ni, 3 jenis dia tak tahu. Di antaranya mengambil wuduk dalam jangka waktu yang panjang. Begitu juga tentang takbiratul ihram dalam sembahyang, yang kadang-kadang membuatkan orang di sebelahnya tidak khusyuk. Ni pula jadi isu baru pula. Maksud dia,
diri dia ni payah sukar untuk nak mendirikan ibadat, tambah pula isu yang kedua pula, dia mengganggu orang lain. Dia main Allah 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 Allah, belum bar gustang balik Allah Allah Allah, kita duduk sebelah ni pun haru tuan-tuan. Sekejap Allah, sekejap Allah, kejut sebab dia pun kesian nak masuk niat ni. Tu tak tengok gaya dia lagi. Ni gaya ni gaya angkat ni, bersungguhnya gaya angkat macam-macam versi. Tu tak tengok yang tu lagi. Tu kita takut dia sebelah tu. Ni mengganggu orang sembahyang itu pun hukum dia haram. Makruh dan haram. Kalaulah suara kita kuat, mengganggu dia haram. Kalau suara kita kuat tak mengganggu dia, makruh. Kok mana pun makruh. Dia ada dua hukum, makruh dan haram. Ganggu ni tuan-tuan, ganggu orang yang sembahyang, sama ada kita sembahyang juga boleh mengganggu dia yang sedang sembahyang, ataupun kita di luar daripada sembahyang, kita tak sembahyang, juga termasuk mengganggu orang yang sembahyang. Contoh tuan-tuan, tadi was-was dia tak solat lagi, dia main itu diri dia tak solat. Ataupun dia bukan was-was, dia baca Quran. Membaca Quran dengan suara yang kuat, sedangkan berhampiran dengannya ada orang mendirikan solat. Kalau suara itu boleh mengganggu, haram. Kalau suara itu tak ganggu, kuat tapi tak ganggu khusyuk dia, makruh. Orang duduk semayang sebelah kita, bedal baca Quran. Bagus baca Quran itu, tetapi ada etika dia. Kalau nampak orang semayang ramai, kita baca perlahan. Kalau lah nak baca perlahan pun tak puas hati, balik rumah baca di rumah. Di rumah tumpang kita pakai mic. Bagi bergegar rumah kita, lagi sunat. Jangan ganggu jiran sudah. Ada orang dia tak faham tuan-tuan, dia kata ni kan baca Quran, takkan ganggu, benda baik, syaitan ke? Dia kata orang lain pula syaitan. Ada orang tuan-tuan di rumah dia buka Quran kuat. Dia kata saya ustaz kena dengar Quran baru energi. Ya betul, bagus. Tetapi kita ni yang kata sunat dengar ni, sekiranya tak mengganggu orang. Kalau mengganggu orang sedang beribadat, jiran kita sedang solat, ataupun jiran kita bukan solat tapi ada anak kecil, ganggu anak kecil, juga haram menguatkan bacaan Quran, sama ada bacaan itu kita sendiri ataupun kita guna bacaan YouTube dan sebagainya. Baik, sikit lagi. Membuatkan orang di sebelahnya tidak khusyuk dalam sembahyang, sebagaimana yang diketahui umum, perbuatan yang mengganggu orang yang sembahyang hukumnya adalah haram. Ini jelas haram hukum dia. Mana dalil firmanullah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Allah tidak menyusahkan kamu di dalam melaksanakan agama. Dia ada tata cara dan etika. Dan bacaan di dalam hati yang diterjemah daripada lafaz niat itu bukanlah niat sembahyang. Ingat, ketika kita menterjemahkan daripada Arab ke Melayu, maka itu bukan lafaz, bukan niat. Itu dipanggil perkataan dan juga dipanggil bisikan hati. Bahkan itu dikatakan percakapan hati ataupun kalam nafsi, dalam bahasa akademiknya dipanggil kalamun nafsi. Terjemahan bahasa Melayu dipanggil bisikan hati ataupun percakapan hati. Dan ia adalah kalam baharu. Ia bisikan hati itu kalam baharu, bukan qadim. Yang terdiri daripada huruf ejaan yang 28. Dan kalam nafsi itu boleh ditulis dalam bentuk huruf, bukan niat. Kerana niat tidak ada huruf dan tidak boleh ditulis. Kalau boleh ditulis bukan niat. Itu dipanggil kalam. Cuma kalam lafzi dan satu lagi kalam nafsi, bisikan hati dan juga perkataan lidah. Maka untuk lebih memahami lagi, berikut adalah perbahasan ta'rif niat. Begitulah seterusnya tentang niat puasa, haji, wuduk dan lain-lain. InsyaAllah kesimpulan ini kita akan sambung bulan depan. Kalam baharu terbahagi kepada dua. Ni just dia nak bagi info tambahan supaya kita faham. Yang kata perkataan yang bukan niat itu nak kita jelas. Yang kata beza perkataan dan niat
Perkataan itu ada dua, ada perkataan yang dipanggil kalam lafzi dan ada perkataan dipanggil kalam nafsi. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk juga, iaitu nama dia ialah istihdar, yang kita kata view, step yang pertama sebelum kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.